Okay guys, so untuk video kali ni saya akan tunjukkan tutorial macam mana kita nak design desktop punya wallpaper macam saya buat yang ni. Okay, yang ni kita boleh design pakai Adobe Illustrator saja. Okay, first kita buka Adobe Illustrator. And then dekat sini, dekat file, pilih new. Okay, bila pilih new, korang akan nampak ada beberapa menu di atas ni. So, pilih web. Pilih web, korang tekan web large yang ni 1920 darab 1080 pixel. Yang ni ialah yang terbaik, yang akan bagi resolution yang terbaik. So dekat sini, bila dah pilih ni, kat atas ni boleh tukar tajuk. So tulis satu my wallpaper. Okay. And then pastikan yang ni ialah landscape. Klik kat landscape ni and then tekan create. Okay, yang ni ialah artboard korang. Artboard ni kita akan guna untuk kita letak gambar dan segala lukisan yang kita nak. Okay. So, first untuk kita letakkan background. Macam saya tengok ada background ni. Background macam bulan ni. So, kita masukkan satu background. Korang boleh tekan open. Ataupun boleh place. Kalau ada gambar yang korang nak, boleh place. Macam saya open sebab saya ada simpan dalam satu vektor. So, saya open. Okay, ni saya dah siap buka. Okay, macam ni saya dah siap buka. Dan yang ni saya tak nak tulisan ni, so saya buang. Okay, so yang ni ialah background yang saya nak. Tapi misal kata korang tak nak buka yang ada vektor, nak letak gambar lain pun boleh. Sebab kalau gambar tu dalam bentuk JPEG, so korang boleh tekan place. Tekan place misal kata. Dan pilih satu gambar yang ada, yang memang siap ada yang korang dah letak dalam desktop. Contoh macam saya letak. Itulah saya letak satu gambar saya. Katalah ada gambar ni, dia letak je korang tekan place. Itu saja. Tapi macam saya yang terbaiknya, korang pilih yang ada vektor lah. Sebab vektor dia takkan pecah gambar tu. So, dan yang ni. Okay, saya tekan. Kita groupkan dulu gambar tu kalau dia tak group. Okay. Dan nak copy gambar dalam Adobe Illustrator, kalau kita tekan kiri, kita tak nampak ada option untuk copy. So, cara dia tekan dekat keyboard korang, tekan Ctrl, tekan C untuk copy. And then, buka dekat artboard yang nak buat wallpaper tu dan tekan Ctrl V. Nanti dia akan pastekan gambar tu. Okay, macam ni. Ni dah paste. So, kita adjustkan size dia biar sama besar dengan artboard ni. Tarik ke sini. Okay, sekarang dah sama saiz. Okay, sekarang dia dah full, penuh satu artboard kita. Tengok. Okay, make sure dah penuh macam ni. Kalau korang nak zoomkan, nak besarkan ataupun nak kecilkan, tekan dekat keyboard, tekan Ctrl, tekan simbol minus untuk kecilkan. Kalau nak besarkan, tekan Ctrl, tekan simbol plus. Dia akan besar lah. Okay, sekarang kita dah ada background. Macam ni saya dah ada background. Saya nak ada tulisan pula. Okay, untuk tulisan. Okay, sebelum kita letak tulisan, macam ni kan korang nampak mengganggu penglihatan kan macam ni. So, klik dekat gambar background korang. And then tekan dekat atas ni, tekan object. And then tekan lock. Dan tekan lock, tekan selection. Okay, sekarang dah tak terganggu. So, maksudnya bila kita lock, kita tak nak gambar tu apa-apa mengganggu setiap apa yang kita nak buat. So, biarkan dia je. And then, baru kita pilih font. So, kita letak text butang dekat sini. Okay, tulis nama yang korang nak. Macam saya nak letak nama saya. Okay, Dila. Okay, tak nampak. Sekejap. Okay, besarkan dia.
saya nak huruf besar. So, saya tekan caps lock, huruf besar. Okay, macam ni. Okay. So, pilih dekat sini. Dekat bahagian kanan ada swatches. Swatches ni boleh tukar color. Ataupun, misal kata, korang tak ada swatches tu, option swatches. So, boleh tekan control dan simbol less than. So, dia akan keluar swatches. Ataupun dekat option atas ni, kalau dekat sini, window. Kalau misal kata tak ada keluar sini, tekan window. And then, tekan cari kat bawah ni. Tekan bawah, cari, ada swatches. Okay, so sekarang, kita nak tukar color. Yelah, color macam ni. Dia color ni, dia tidak permanent. So, korang boleh je letak dulu apa-apa sebelum kita edit final dia. So, saya nak senang nampak setiap tulisan saya letak warna putih. So, tekan atas ni ialah option karakter sini. Ini ialah untuk font. So, pilih font yang ada. Macam saya dah siap download. Nanti saya akan letakkan option font dekat bawah. Boleh download daripada link yang saya berikan. Okay, kita nak yang nampak curly-curly sikit. So, nampak macam tak nak serabut sangat. Nak nampak macam eksklusif sikit. Okay, macam ni. Saya centerkan dulu. Okay. Saya nak pakai design ni. Okay, yang ni font yang saya gunakan adalah font Glen dalam kurungan 2 sebab dia ada bold yang ni. So, misal kata ada yang nak download font ni, nanti saya ada berikan link dekat bawah. Boleh download daripada situ. Ataupun option lain, boleh klik dekat download daripada DAW font sahaja. Okay, yang ni. Kemudian dah center. Saya nak nampak cantik sikit. Saya sengitkan sikit. Macam ni. Okay, kecil sikit. Letak dekat tengah-tengah macam ni. Okay, macam sengit sangat ke? Macam ni sikit. Okay. Okay. So, macam ni dah ada nama saya, Dila atas ni dengan Dila Design. Saya dah letak. Lepas tu, nak centerkan betul-betul center. Okay, macam ni. Okay, cantik dah. Lepas tu, make sure dah tak nak ubah apa-apa. Kalau korang nak ubah font, boleh tukar lagi dekat atas. Dekat bahagian karakter sini. Sama juga, kalau tak ada karakter kat sini, cari dekat window. Dekat atas ni akan keluar atas ni. Cari option dia dekat sini. Okay, klik yang ni. Macam saya dah tak nak ubah apa-apa. So, saya nak kekalkan font ni. So, saya tekan atas ni. Tekan dekat type. Okay. Tekan create outline. Bila kita create outline, so automatic tulisan tu dia akan jadi satu image yang memang dah tak akan diubah. Dan misal kata kalau kita export ke tempat lain pun, kita hantar kepada orang lain pun, tulisan font ni memang akan kekal. Walaupun orang tu tak ada font yang kita gunakan. So, memang penting kena setiap tulisan yang kita buat, create outline. Okay, sekarang saya dah create outline. Okay, dah kekal dah. Macam ni, contoh saya nak tukar tulisan pun dah tak ada option atas ni. Karakter dah tak ada. Okay, dan pentingnya, bila kita create outline, baru kita boleh tukar macam-macam color gradient. Sebab kalau dalam keadaan yang tak ada outline, kita cuma boleh tukar color basic je atas ni. Tapi gradient kita tak boleh tukar. Jadi lepas create outline boleh tukar. So macam ni saya pilih yang ada gradients ni. Tak pun kalau korang tak ada option gradient tak keluar dekat sini. Tekan control. Okay, klik dulu gambar. Tekan control dan tekan more than. Okay, macam tu. Dia akan keluar option gradient yang ni. Kalau yang ni saya nak letak nampak color biru sikit. Macam ni saya letak. Okay, ada putih dengan biru macam ni. Sama. Okay. Besarkan sikit. Ataupun nak singit lagi lah. Nak singit sangat pun, nak singit macam ni pun boleh. Okay, singit sikit macam ni. Bagi sedap mata memandang. Okay. Okay, dan kita dah letak tengah-tengah. Okay. Okay, sekarang ni saya ada dekat sini. Saya ada macam hiasan lah saya buat. Ini abstract je saya buat. Okay, nak buat lengkuk macam ni. Okay, pilih dekat macam bentuk pen ni, curve hatchet tool ni. Okay, tekan ni. Okay, korang boleh lukis je. Tekan klik sekali. Klik kali kedua dan korang akan nampak dia boleh lengkuk macam ni. Okay. Okay, so
Okay, saya buat je dulu macam ni. Nanti baru kita adjust dia punya tu. Okay, then saya tekan lagi. Saya tambahkan dia punya curve. Okay, macam ni. Okay, saya tambahkan curve dia. Okay. Then tambah lagi kat sini. Yang ni abstract je. Korang boleh try main-main dengan benda ni. Okay. Macam ni. Okay, tak runcing sangat lah. Nak bagi dia runcing hujung ni. Okay, tarik point dia ni ke sini sikit. Okay. Okay, ni nak tajam lagi. Tajamkan lagi. Macam ni. Ikutlah mana mata yang sedap memandang. So, kalau macam ni pun sama. Dah boleh tukar colour juga. Contoh saya nak colour pink macam ni pun boleh. Okay, nak colour gelap sikit macam ni pun boleh. Tapi saya suka warna biru. Okay, kita kekalkan warna biru macam tu. Okay, now kita tengok. Kita dah ada atas ni. And then yang kat bawah pula. Okay, yang ni nak nampak kasih lengkuk lagi. Okay, tekan je gambar ni lagi sekali. Dan tekan ke pen ni. Okay, tarik atas sikit. Okay, macam tu. So, okay, kasih adjust lah ikut mana yang korang suka. Okay, macam ni. Okay, sedap dah tengok ni. Okay, sekarang kita nak gambar yang sama ni kita copy. Boleh terbalikkan dekat bawah ni. Macam ni, tengok bentuk dia sama. Okay, takkan nak lukis lagi sekali. So, saya tekan gambar ni. Tekan right click. And then korang nampak dekat bawah ni ada option transform. Okay, klik transform. Pilih reflect. Okay, dah tekan reflect. Kita nak terbalikkan daripada atas ke bawah. So, tekan horizontal. Maksudnya dia tegaklah atas ke bawah. Kalau vertical ni kiri ke kanan macam tu. Saya tekan horizontal. Saya tekan copy. Okay, tekan copy dan turunkan dia ke bawah. Okay, tapi tengok. Dia akan betul-betul macam mirror, bentuk mirror yang terbalik atas ke bawah. So, dia macam ni. Sekarang saya nak yang ni, kita terbalikkan daripada bentuk ni, kita nak ke kiri pula. Kiri atau kanan. Okay, tekan transform. Tekan reflect lagi. Okay, kali ni saya pilih vertical. Sebab nak terbalikkan dia secara mendatar. Dan tekan OK. Sebab image yang sama. Image yang sama ni kita nak terbalikkan dia. Kalau tadi copy, kita nak copy image tu dan terbalik. Yang ni image yang sama, kita mirrorkan dia. Tekan OK. Kan dah jadi. Okay, then kita adjust lah. Adjust kedudukan. Nampak yang sedap mata memandang. Ikutlah kalau ada yang rasa nak tukar warna pun boleh. Ada yang rasa nak tukar font pun boleh. Okay, tengok. Sekarang nampak sama kan? Okay, sekarang. Okay, saya dah suka dah. Design macam ni. Nak biarkan je. Ataupun ada rasa lagi nak tukar. Tukar nak tambah sikit. Ni putih ni banyak sangat lah. Kita nak tambah ada biru sikit. Tekan kat sini. Double klik. Okay. Sini. Korang boleh tarik. Nampak kan? Boleh main-main kan? Dia lagi dekat. Lagi dekat dengan putih tu. Putih tu macam hilang lagi. Okay, tengok. Dia boleh adjust lagi. Ikutlah mana yang korang suka. Okay, macam ni. Cantik dah ni. Okay, then saya tekan save. So, save ni save lah kat desktop paling senang. Okay, my wallpaper. Saya letak nombor 2. Sebab saya dah ada siap yang tu satu. Okay, sekarang kita dah save dekat desktop. Tunggu dia saving. Okay. Sekarang kita tengok dekat desktop kita ada yang ni. Yang ni yang saya save tadi. So, on balik yang tu. Tekan dekat file. Sekarang kita nak jadikan dia dalam bentuk image. Sebab bila kita nak guna untuk wallpaper, kita kena dalam bentuk JPEG ataupun PNG. So, tekan atas ni. File. Tekan export. And saya tekan save forward ataupun export as. Itu dua boleh. Kalau macam ni sesuai untuk nak simpan sebagai cover page YouTube ataupun cover page dekat profile dalam internet lah. So, sekarang kita nak export gambar tu. Gambar ni jadi satu bentuk wallpaper kat sini macam ni.
So, kita kena export. Kita pilih export as wallpaper. So, dan format ialah PNG. Okay, pilih PNG saja. Wallpaper 2. So, tekan export. Okay, kat sini. Okay. Nampak kan nanti akan keluar option ni. Mesti dalam PNG. Okay, yang ni make sure height. Pilih height lah. Lepas tu yang ni none, biarkan je. Dan background color transparent. Maksudnya mana yang kosong-kosong tu dia akan jadi transparent. Dia tak ada color hitam apa semualah. Biarkan transparent je. Dan tekan OK. Kan kita tunggu dia export. OK, ni dah ada my wallpaper. 2 yang ni sekarang dah ada. OK, contoh kita tengok saya tukar. OK, sekarang kita klik gambar ni. My wallpaper. Okey. Sekarang keluar nampak kan gambar ni betul-betul full HD. So, tekan kiri. Okey, tekan set as. Dan set as background sahaja. Dah siap. Ni. Ini wallpaper yang kita design tadi. Sekarang dah siap. Dia memang full. Kalau kita tengok, dia memang cover semua screen. Sebab itulah kita kena pilih resolution yang web tadi. 1920 darab 1080 pixel. Okey, siap. Itu saja. Dan korang boleh try cuba macam-macam warna, tukar warna apa semua. So, jangan lupa like and subscribe kalau suka video ni.